Demimu negara, ku sanggup tumpahkan darahku. Dengarkanlah jeritan itu tadi. Jeritan hangat, jeritan penuh semangat yang dilaungkan tidak akan sesekali sama seperti jeritan nenek moyang kita ketika berjuang dahulu. Jeritan dahulu merupakan jeritan batin yang menjadi nadi pertaruhan antara pemuas nafsu serakah dan pembela maruah diri. Jangan pernah lupa bahwa tanah yang kau pijak ini pernah menjadi medan penumpahan darah pejuang bumi Malaysia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam Malaysia prihatin saya titipkan buat anda semua. Hadirin, di saat malam menyelubungi bumi sehingga panahan mentari menerpa jendela, kemarakan api yang menjilat bumi tanah Melayu dahulu tidak pernah padam hangatnya. Di rumah, di kedai, di pondok atau di mana tempat sekalipun ada saja yang mahu dijilatnya. Persoalannya, adakah nilai sayangnya hadirin sekalian pada hari ini mampu memadamkan dan melenyapkan kemarakan api yang menghantui kenangan silam? Oleh itu, molek benarlah jika pada hari ini anda duduk semeja dengan saya, kita bincangkan lembayung kata sayangi Malaysia, Malaysia sayangku. Pada pagi yang indah ini, saya akan hamparkan kepada anda semua 3 kisah pengorbanan kecaknaan negara agar anda mengenang lalu menghargai kewujudan Malaysia yang aman dan makmur ini. Hadirin, kisah pertama, kisah ambang penularan pandemik, bukti cinta negara. Sudah gaharu cendana pula, sudah tahu bertanya pula, pandemik COVID-19 sudah menjadi kudis yang semakin membara di seluruh dunia. Malah jutaan nyawa manusia telah terkorban hanya dengan sekelip mata sahaja. Namun izinkan saya untuk membuka lembaran sejarah baru bagi tatapan cucu-cucu saya, bahawa Malaysia merupakan antara negara terbaik di dunia dalam mengawal penularan pandemik COVID-19 ini. Syabas Malaysia, syabas, dengan hanya mencatatkan sebanyak 9,235 kes sehingga hari ini berdasarkan dapatan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Jika hendak dibandingkan dengan negara-negara yang lain, kes kita jauh lebih rendah, umpama langit dengan bumi. Hal ini disebabkan pengamatan nilai murni prihatin dan kerjasama antara kerajaan dan rakyat. Ibarat berat sama dipikul, ringan sama dijijik, hati gajah sama dilapah, hati kuman sama dicecah. Maka seiring dengan sambutan hari kemerdekaan yang bakal menjelang, Malaysia prihatin menjadi tema atas segala keringat dan usaha Malaysia dalam memutuskan rangkaian COVID-19 ini. Hadirin, bukan mudah untuk kita sampai ke tahap ini. Berhari-hari mengurung diri, berbulan-bulan menghitung jari menjadi tanda taat kita kepada negara. Sayangnya Malaysia terhadap kita tidak kesepian kerana kita dibekalkan dengan bantuan yang diibaratkan bagai dia runtuh yang menjamin kelangsungan hidup kita. Tidak cukup dengan bantuan e-penjana daripada RM30 Malaysia kepada RM50 Malaysia, kita dihujani lagi dengan bantuan sara hidup, bantuan prihatin nasional, allowance khas dan macam-macam lagi ikhlas daripada kerajaan Malaysia. Kita bukan cukup susah untuk menerima bantuan sebegini, tetapi rezeki buat rakyat yang tidak mementingkan diri seperti anda layak menerimanya. Maka benarlah kisah ambang penularan pandemik, bukti cinta negara. Hadirin, kisah kedua, kisah keselamatan di Cakna, bukti sayang negara. Suatu hari, helai demi helai akbar kusela, terkejut aku pada warga yang penuh dengan kes kematian akibat pemandu mabuk. Bukan sahaja melibatkan lembah yang sibuk dengan kenderaan, malah malam sunyi tambah teman juga disapunya. Wahai anak-anak bangsa, mengapa ini terjadi? Allah telah menegur kita di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-195 yang bermaksud, belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah dan janganlah kamu menjatuhkan diri kamu sendiri ke lembah kebinasaan. Malah agama lain turut tidak membenarkan umatnya dikawal oleh pengaruh Arab maupun dadah. Tetapi apakah daya, rebahnya mangsa dalam gelap gempita berlumuran darah diusung keluar bertebaran rezeki untuk dikirim. GrabFood, Food Panda dalam detik ini
Merekalah wira kita yang sanggup meredah bahaya. Hadirin, kerja yang mereka tidak bertepuk sebelah tangan bagi menjaga keselamatan pemandu dan rakyat, Menteri Pengangkutan Malaysia Datuk Seri Wee Ka Siong telah mencadangkan agar diperketatkan lagi hukuman kepada pemandu mabuk dengan hukuman penjara maksimum 20 tahun serta denda sehingga RM150,000. Tidak cukup dengan itu, pihak Jabatan Pengangkutan Jalan dan Polis Diraja Malaysia telah berganding bahu dengan memperbanyakkan lagi sekatan jalan raya di Malaysia. Kesannya, kes kemalangan akibat pemandu mabuk berkurang sebanyak 20% pada awal pelaksanaan. Oleh itu, dengan segala usaha ini kita dapat lihat bahawa kerajaan bagai menata minyak yang penuh buat rakyat Malaysia daripada kehilangan nyawa-nyawa yang tersayang. Maka terbuktilah kisah keselamatan di China, bukti sayang negara. Hadirin teras pembangunan negara, sebelum anda lena dibuai mimpi, dengarkanlah bicara saya yang terakhir yang sangat dekat dengan kita, iaitu kisah pendidikan berkualiti, bukti kasih negara. Saya petik kata-kata indah daripada Syekh Mustafa Masyhur, ilmuwan Mesir, iaitu tarbiyah bukan segala-galanya, tetapi segala-galanya bermula daripada tarbiyah. Tarbiyah ini sinonim dengan didikan dan asuhan yang boleh didapati dan dipelajari di mana-mana tempat sekalipun. Sudah genap 63 tahun merdeka, rakyat Malaysia masih mendapat pendidikan yang secukupnya. Bermula sejak usia kanak-kanak di peringkat prasekolah hinggalah ke institut pengajian tinggi, Malaysia dapat merealisasikan peribahasa melentur buluh biarlah daripada rebungnya. Hadirin, walaupun ada segelintir pelajar yang kurang mahir dalam bidang akademik, mereka dibentangkan lagi dengan bidang kemahiran. Jika tidak, mustahillah untuk kita melihat ribuan graduan yang sudah pun berjaya dan mendapat pekerjaan yang tetap. Tambahan pula, pelajar bukan sahaja menerima pendidikan di dalam bilik darjah, malah mereka juga didedahkan dengan kehidupan dunia yang sebenar melalui program-program anjuran Kementerian Pendidikan Malaysia. Antaranya, program gotong royong perdana, kem perkemahan sekolah, sambutan hari kemerdekaan dan macam-macam lagi. Hadirin, saya pinta hadirin sekalian dapat memanfaatkan usaha dan hasrat Malaysia dalam merealisasikan pelan pembangunan pendidikan Malaysia. Maka terbuktilah kisah pendidikan berkualiti, bukti kasih negara. Hadirin kebanggaan negara Malaysia, pejam cilik sudah 3 kisah saya ceritakan. Semoga semua yang saya kongsikan ini menjadi andang cinta yang menyala buat semua rakyat Malaysia. Ingat, niat suci negara tiada sanksinya demi menjamin kesejahteraan dan keamanan hidup bersama. Kita jangan pernah lupa, masa tak akan menunggu kita. Ubahlah sikap kita sayang kepada negara. Maka sucikan hati, positifkan diri dan sayangi Malaysia. Malaysia sayangku. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia prihatin.